وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Moderator kita, panelis yang pertama Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi, kepada sahabat saya juga panelis yang ketiga Ustaz Farhan Suhud, kepada pengerusi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh kuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kerana pada hari ini dapat kita berkumpul bagi menyambut Maulid Nabi SAW. Dan terima kasih saya ucapkan kerana Surau Nurul Hijrah Al-Khaliliyah Sungai Sering yang saya sering ke sini dan sering juga menyebut saya di sini. Mudah-mudahan tidaklah menjemukan tuan-tuan puan sekalian dikata si Ustaz Zahar ni hujung bulan pun dia lagi. Hadirin dan hadirat mati Allah sekalian. Jadi bila disebut Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ni Allah kata bagi kita dalam diri Nabi ada contoh yang terbaik. Maknanya pada diri Nabi tak ada contoh yang tak baik. Baiklah. Orang baik ni mesti orang suka. Yang tak Nabi pun orang suka. Bayangkan ni Nabi SAW dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kita pada Nabi bukan sahaja Quran yang bagi tahu tentang kehebatannya, yang kita sayang kepada insan yang hebat ini. Malahan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh manusia pun cerita pasal wujudnya Nabi SAW. Kalau adik-adik, tuan-tuan, puan-puan pernah terbaca buku mengenai bukti-bukti tentang kelahiran Rasulullah dalam kitab-kitab agama lain, mesti kita jumpa kisah macam bahasa Sanskrit kita Hindu, Veda dan Purana. Dia cerita tentang Nabi akhir zaman ni, tapi dia dalam bahasa Sanskrit lah kan. Dia nama dia Antim Rishi, Nabi akhir zaman, Kalki Avadar itu maknanya utusan akhir zaman. Ahamidi dan Mahama ni semua maksudnya ini translate, maksudnya sama, maksudnya dengan yang terpuji, Muhammad Amin. Buka buku Injil, bukan buku kitab Injil orang putih dari cerita semaknanya yang terpuji Muhammad. Habis bahasa Arab terjemah sama. Buka dalam kitab Injil dan kitab Taurat ada juga Shalom sallallahu alaihi wasallam. Jadi cumanya bahasa yang begitu sama bahasa Arab lah. Bahasa Arab salam, bahasa dia orang ni Shalom. Macam kita lah masuk, masyuk. Kita ni berubah kan. Bila cakap Assalamualaikum jangan pula kan, yang berubah lalu kan. Itu yang kita ceritakan tentang insan yang hebat ini. Makna dalam kitab-kitab agama lain dia tak ada kena-mena dengan Nabi Muhammad pun cerita pasal Nabi Muhammad. Kita lagi lah orang Islam ni, mesti ada kena-mena dengan Rasulullah SAW. Tadi moderator sebut pasal hukum, saya rasa autoriti saya bukan mufti nak hukum. Cuma saya boleh bagi pandangan lah. Sebab bila kita kasihkan Nabi Muhammad SAW ini, takkan Allah tak beri pahala langsung kita kasihkan Nabi Muhammad. Macam Ustaz moderator pertama bagi tahu dalam ayat Quran kan, fattabi'uni, kamu mesti ikut aku. Malah jadi Allah suruh Nabi Muhammad cakap dengan orang mesti ikut aku. Kalau ikut Nabi ada pahala, sayang Nabi pun mesti ada pahala. Takkan tak dapat pahala langsung. Kalau sayang Nabi tak ada pahala, maknanya tak ada nilai lah Nabi itu, dan tak ada nilai suruhan Allah untuk kita ikut Nabi. Maknanya kalau katalah kita nak buat maulid, apa tujuan? Kalau tujuan tanda sayang pada Nabi, maka insya-Allah ada pahala. Sebab kaedahnya segala perkara bawa kepada
mentaati Allah, sebab Allah suruh kita ikut Nabi itu cara nak taat pada Allah Ta'ala, ataupun kita salah satu pada cara nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, maka insya-Allah ada pahala. Dia ada pahala, benda ada pahala. Ini digalakkan oleh ulama, dipanggil mustahab, perkara yang digalakkan, yang kita panggil sunat. Itu saja. Baiklah. Jadi walau bagaimanapun, apa kaitan maulid dengan kita? Di sini sempatlah saya kumpulkan 5 poin yang akan kita huraikan sampai pukul 12.30 insya-Allah. Tadi seorang kereta saya seorang 12.30. Yang pertamanya, kita ni orang Islam. Orang Islam ni rujukannya Quran Sunnah. Itu yang paling utama. Kita takkan rujuk tempat lain dah. Lepas saya baca di Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu ada contoh terbaik. Satu. Dalam hadis Nabi pun disebut kelak, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Hadis ni diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim dengan sanad yang satu. Itu dia muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bila kata Sahih Bukhari dan Muslim ini maknanya satu hadis yang muktamad, yang sahih. Macam kata, kalau kata lidah rasmi kerajaan Malaysia akhbar, berita harian dan putusan Malaysia, itu dua sahih juga. Dua sahih pada kerajaan adalah. Dia nak mencong situ juga ustaz ni kena biasalah. Nama pun isu semasa dan ustaz contemporary. Hadirin dan hadirat dari Allah sekalian. Jadi apa maksud hadis itu? Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga diriku, Nabi kata, amat dia kasihi berbanding dengan anak dia. Tuan-tuan yang ada anak ni, kasih sayang anak. Lepas tu anak tu kalau balik sekolah lambat ni siapa dia? Sebab sayang anak. Lepas tu adik-adik sekalian, mak bapak ni sayang pada anak, dia marah-marah tadi. Tu sayang. Kalau tak sayang, dia lah. Dia pun jadi apa? Jadi orang, dia kereta letak. Dia kereta boleh dipakai lah. Tidak. Sebab tu, kenapa orang dulu tak sumpah anak dia kereta kan? Sumpah pun dia mesti sempit juga kan? Tak jalan juga sumpah. Sumpah setengah. Baiklah, jadi maknanya semua orang tabiatnya sayang pada anak, sayang pada bapa dia. Semua orang sayang, ada bapa, mana ada bapa, sayang bapa dia, sayang mak dia, dan sayang pada seluruh manusia. Tapi sebab dia letak Nabi lebih dari segala-galanya, baru sempurna iman. Jadi Nabi Muhammad itu ada kaitan dengan itu. Sebab kita sambut maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak sambut maulid ni macam mana kita sambut birthday orang biasa, buat kek kan, potong kek, tak ada lagi tu. Tapi kita sambut mana kita ingat balik apa yang dia ajar. Macam mana kata Margarita lah pada yang pertama tadi. Tapi kita muhasabah balik, kita koreksi, buat balik. Orang kata ulang kaji, kita buat tak apa Nabi suruh, kita tinggal tak apa Nabi juga. Itu yang sebenarnya yang kita nak jadikan sebagai matlamat maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia sambut haji yang tak ada kena mengena langsung dengan orang Islam, dia berbangga dengannya. Ini kita bimbang. Saya kata dalam kuliah saya pernah sebut tu, tapi maknanya tak pernah dengar tu. Boleh nak dengar hari ni, hari pertama dengar lah. Dari yang dah dengar tu mungkin kali yang keempat, kelima tu sekat cerita ni kan. Kawan saya dia pergi dekat Dubai. Dubai ni ibu kota Emirat Arab Bersatu. Negara Arab ni, khususnya negara Teluk, mana ada orang Islam, semua Islam, rakyat dia orang Islam. Tapi bila yang datang tu ada orang Filipina, agama Kristian, mungkin ada orang India, agama Hindu. Ada beberapa orang putih, orang Eropah datang yang agama Kristian. Diorang ni sambut Merry Christmas. Orang-orang Arab, pemuda-pemuda ni, yang bayi-bayi remaja kita ni kan, dia pun sambut sekali Merry Christmas. Jadi kawan saya ni asalnya dia suka membida'ahkan apa ni kita buat. Cuma ni dia kurang sikit ekstrimnya kan. Tapi dia pergi sana, dia balik, dia cerita dengan saya, dia kata, dia tanya, dia cakap Arab, tanya pemuda-pemuda Arab, kau sambut apa ni? Merry Christmas. Merry Christmas ni kan sambutan orang Kristian, kau sambut pula pasal apa? Tak apa, dia cakap. Harus. Tapi kalau maulid, bid'ah. Bid'ah kan. Dia bukan ikut setengah Arab Ustaz kan, bid'ah. Dia pun kata, dia macam terkejut kan.
Kalau maulid kita, kalau sambut Christmas, harus lagi jauh Christmas banding dengan maulid dengan orang Islam ni. Kaitan maulid dengan orang Islam dekat. Kalau Merry Christmas jauh sungguh, sebab Merry Christmas kita orang Islam. Jadi kita bimbang kalau kita tak ajar orang tentang ni tarikh maulid, ni tarikh Isra' Mi'raj, nuzul Quran, orang Islam ni khususnya memang dia akan jauh dari Islam sendiri. Maka ini salah satu wasilah media, cara untuk mendekatkan masyarakat dengan Islam, iaitu dengan Rasulullah SAW. Itu saja. Ada kawan saya dekat Indonesia itu juga. Kalau sambut maulidnya beda. Jadi saya tanya nak ke mana, nak ke London untuk apa? Sambut Happy New Year. Happy New Year di mana? Di London. Itu tak beda, harus. Tak gitu. Baik, cuma kita ni kenalah bersederhana, jangan terlampau berlebih walaupun dalam agama. Itu kena ingat pada saya. Sebab ada pula setengah iktiqad yang saya secara pribadi tak setuju juga. Dia kalau tak sambut maulid kena bayar. Itu dah yang sangat. Tak boleh juga. Padahal kalau siapa tak buat maulid kena bayar. Setahu saya lah kan. Kalau ustaz tadi yang Quran sebut suruh ikut Nabi, tak ikut Nabi kena bayar, logik juga lah. Sebab ikut tu wajib. Tak sama maulid itu yang tak wajib lah. Baik. Satu lagi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-32 dan ayat ke-33 membuktikan pada ayat Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak akan mengutuskan kepada kau yang Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ringkas dalam surah Al-Anfal ayat 32 dan 33 menjawab rahmat tu apa dia? Contohnya masa Rasulullah pergi ke Taif, saya nak kaitkan rahmat juga, rahmat pada orang Islam dan pada orang kafir ni. Apa kata Allah Ta'ala? Allah rakamkan cerita dalam Quran. Wa qalu in kana hadha wal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw ittina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu orang Taif kata apa? Ya Allah, sekiranya Muhammad ni benar utusan engkau, turunkan hujan batu, bukan air, batu dari langit dan datangkan kepada kami azab yang pedih. Biar kami hancur pun tak apalah, sebab kami menderhaka kepada Rasulmu ini. Allah kata apa? Allah tidak akan mengazab mereka, yakni orang kafir, sedangkan Nabi Muhammad masih lagi wujud, masih lagi hidup, dan Allah tidak mengazab mereka sedangkan mereka memohon keampunan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, rahmat Nabi Muhammad ni siapa beriman, maka dia akan beruntung, dapat rahmat kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Bagi orang kafir ditangguhkan azab. Dia menderhaka pun Allah tangguhkan azab rahmat. Contohnya penduduk Taif. Penduduk Taif tu malaikat jaga gunung tu tanya, ya Rasulullah, kalau ada orang lawan kau nak tak kau ambil gunung ni, hentak dia orang bos. Biar habis juga kan. Dia kan, kalau kata orang Kelantan tu biar mampus berah kan. Nabi kata janganlah kan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah kau beri hidayah kepada kaum tu sebab mereka tidak mengerti. Subhanallah. Ini kata Ibn Abbas, orang kafir dia kena bersyukur sebenarnya, sebab dengan diutuskan Rasulullah mereka ditangguhkan azab dekat dunia. Kalau mereka mati tak beriman, kena azab dekat hari akhirat. Subhanallah. Maknanya tak ada kena-mena orang kafir pun dapat rahmat. Kita lagi lah dapat rahmat kan? Kita beriman dengan sebenar-benar. Yang keduanya, Nabi Muhammad ni Nabi kita, macam juga Nabi-Nabi yang lain. Sahabat saya dia belajar dekat Tarif Hadramaut, dekat Yaman, negeri yang panas. Dia kata apa? Dia kata dekat sana Ustaz tiap-tiap minggu sambut maulid. Tiap minggu dahsyat juga. Saya tak tanya, kalau malam Jumaat buat apa? Buat maulid, itu baca surah Al-Kahfi. Kita baca surah Yasin. Sebenarnya orang tak baca Yasin tak Jumaat, tak baca surah Al-Kahfi baru sunnah. Jadi kita kena betul balik. Malam Jumaat itu baca surah Al-Kahfi. Itu betul. Kalau tak boleh malam Jumaat, pada hari Jumaat. Kalau tak boleh hari Jumaat, tak payahlah. Tapi jangan main lagi, nak syarah Nabi, sayang ke Nabi. Tapi Nabi buat, kita buat pun. Kali kita buatlah apa dia buat, insya-Allah. Baik. Jadi Nabi ni Nabi kita. Apa-apa saja yang dia suruh, maka kita akan patuh. Lepas tu kita sambut tadi sebab
ada yang sambut tentang kelehat orang yang ada kena-mena kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya sebab kebaktian Nabi kepada kita. Itu kita kena ingat. Apa dia? Nikmat dua ni, iman dan Islam. Kalau tak adalah Nabi, kita tak kenal siapa Tuhan. Nikmat iman tak ada. Bila tak kenal Tuhan, maka kita tak tahu apa perintah Tuhan, apa larangan Tuhan. Siapa Tuhan kita, tak tahu kita. Akhirnya kita sembah berhala. Lagi tu sembah berhala ni. Kalau zaman dulu di Madinah datang pendakwah yang Nabi hantar, orang sembah berhala ni yang berubah cepat orang muda-muda yang baik-baik kamu ni. Dia kata betul juga bila Musa bin Umar kata sembah berhala, bapa kau buat berhala dengan tangan, kemudian kalau dia jatuh kau kena angkat. Jadi budak-budak ni test bapak dia. Bapak dia letak berhala dalam rumah, dia ambil berhala tu dia sampah longkang. So pagi pak dia kata, mana berhala ni? Tak tahulah mana pak. Pak dia cari dalam rumah longkang. Betul bapak dia ambil letak balik. Bila bapak tidur pula, malam tu anak dia ambil bangkai anjing ikat dengan berhala tu campak dalam telaga buta pula. Atau telaga buta kan, telaga yang tak celik lah. Telaga yang tak ada air, tak ada sampah tu kan. Kalau kena ambil apa lampu tu, kita main sampah dia ada cobaan. Itu dia kan. Jadi besok pagi pak tanya mana berhala tu. Aku dah letak tangan berhala tu pedang. Siapa yang buang ni dia akan pancung, tapi pedang jatuh pula tu. Tapi dia hilang. Anak tak tahulah pak. Cuba cari. Dia tengok dalam telaga buta. Tengok diikat dalam bangkai anjing. Bapak dia kata, kalau kau dengan anjing pun tak pernah lepas ni kan dia, aku tak sembah kau ni dah. Sembah Allah. Akhirnya bapak dia berubah. Sebab dengan adanya Rasulullah, dengan pendakwah dan para sahabat yang Rasulullah hantar, ajar orang iman kepada Allah Tuhan yang menciptanya, akhirnya mereka sedar Tuhan mereka ialah Allah, bukan lagi makhluk. Sebab benda itu dia buat nerita semua. Nikmat Islam, kita tahu mana halal haram. Tidak kita makan bangkai. Bayangkan, makan lembu tak sembelih, ayam tak sembelih, badan pun sakit, kena penyakit. Mungkin kita makan macam-macam juga kan. Mungkin kita makan rimau, kita makan. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, kenapa rimau diharam? Haram itu untuk makan. Senang jawapan. Nanti buangan ke rimau. Jangan ada susah fikir. Padahal kita tahu apa hikmah yang lebih tersirat berbanding dengan tersurat. Tengok rimau pun teruk. Contoh rimau buku ni. Buku rimau tajam. Lepas tu jangan bela buku. Siapa bela buku panjang, itu ikut sunnah rimau. Rasulullah potong buku tu, itu sunnah Nabi. Kadang-kadang tengok adik-adik kita remaja suku bela buku banyak. Macam Cina kedai handphone kan? Buku banyak kan? Senang nak buat di sini kan? Jangan. Saya terhati kan? Tak simpan buku banyak. Kalau ustaz berubah orang, ustaz bimbang pada rasuk buku banyak. Saya pernah cakap tu, dia sudah cakap nak cerita sebelum nak berubah, betul buku dulu. Lagi tak pas, lagi cakap kan? Hari tu ya. Baik. Tadi itu nikmat iman dan Islam. Yang keempat ni, dari situlah kita akan selamat dunia akhirat. Sebab kita ada iman, ada Islam. Allah nak nilai kita ni ada. Besok ke akhirat besok, kita orang beriman, kita ikut syariat Islam. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang penting. Yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada kita. Secara umum dia, bukan secara khusus. Surah Ibrahim ayat 5, wa zakirhum bi ayyamillah. Dan ingatkan mereka, yakni manusia, dengan hari-hari kebesaran Allah. Apa dia? Antaranya kelahiran Rasulullah SAW. Kita ingat orang. Oh, ni tarikh 12 Rabiul Awal, Nabi lahir. Jadi orang pun ingat, oh ya, dikenangkan balik siapa Rasulullah, berapa orang isteri, berapa orang anak, apa usaha-usaha yang dia lakukan, apa kebaktian dia kepada kita. Maka kita akan fikir balik apa hak yang wajib ditunaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya makin dekat dengan Rasulullah. Barulah Rasulullah dekat di hati, minta TV 9 di hati, dekat di hati. Ada silap tu. Jadi kita ingat TV hiburan. Sekarang kita letakkan slogan Rasulullah di hati. Rasulullah dekat di hati. InsyaAllah. Jadi saya rasa 5 poin ini insyaAllah lah yang akan kita rasakan. Itulah suatu yang rasional, yang sepatutnya kita rasa fikir merasabah lah. Kenapa kita sambut maulid? Lepas tu orang kata bila sambut maulid Nabi bid'ah, tapi bila buat happy birthday ni tak bid'ah tu kan? Itu dia kan, macam orang kata kan, kita fikir-fikir balik, kita ni orang biasa, kita sambut juga maulid orang tu. Maulid tu pasal happy birthday lah. Ni Nabi lagi hebat. Cuma ni itulah dalam
lingkungan yang dibenarkan syarak. Jangan sampai kita kadang-kadang yang beragak tu tak semayang. Kalau beragak ada satu ustaz cerita, nak batu agak sampai pukul 12, 21 habis. Balik-balik rumah mandi-mandi tidur, tak main suruh. Masjid kosong, lagi kesian. Ada juga yang pegang sepandu tu, pas sepatu tu jatuh, timpa dia meninggal. Bayangkan. Sebab apa besar sepandu tu. Tapi yang selawat tu kadang-kadang pakai tudung pun tudung saji. Tudung jaga. Kadang-kadang nampak juga aurat kan. Tak guna juga berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Siap lagi wajib gunah tu. Dengar. Tapi yang Nabi semua dia langgar, dia tak buat lah. Dan itulah dia untuk pusingan pertama. Wallahu. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Dr. Azhar Ali di atas kupasan yang beliau terangkan, iaitu yang disebut sebagai kaitan kita sebagai orang Islam dengan peristiwa Maulid ini. Ia sangat berkaitan, khususnya bila mana kita menyebutkan tentang soal rukun Islam dan kita menyebut tentang bab rukun iman, beriman kita kepada Rasul. Maksudnya sangat berkaitan dalam kehidupan kita untuk membuktikan keimanan kita tersebut. InsyaAllah para hadirin muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, demikianlah 5 perkara itu yang sangat membantu dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan masyarakat kita hari ini, yang perlu kita ambil insyaAllah. Seterusnya muslimin muslimat para tetamu Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, kita pergi kepada panelis kita yang ketiga, iaitu Al-Fadil Ustaz Farhan bin Suhud, iaitu untuk kita sama-sama memperdengarkan. Kalau tadi kita dah dengar, iaitu di antara sifat umat kita sebagai umat Nabi, dan daripada itu kita dah dengar pula kaitan Islam dengan Maulid. Dan kita pun telah tahu antaranya iaitu kasih dan sayangnya cinta kita kepada Rasulullah di antara tandanya. Cuma persoalan di sini kita nak dengar